apa yang berlaku ni. Betul ke student ni busy, banyak kerja yang diberikan oleh pensyarah dan sebagainya. Okey, jom saya tutup dulu yang Twitter ni. Kat sini saya tunjukkan kalender lah, di mana saya nak tunjuk before and after. Before ni time face to face, dan after ni adalah time PKP lah. Time sekarang ni kena buat secara online. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan tentang psikologi kesihatan. Untuk soalan pertama, video kajian kes tersebut menceritakan tentang perbezaan kehidupan seorang pelajar sewaktu belajar secara bersemuka dan belajar secara atas talian. Pelajar tersebut menggambarkan bagaimana bebanan tugasan pelajar semakin bertambah semenjak bermulanya pembelajaran atas talian ini, yang menyebabkan pelajar menjadi lebih tertekan. Tekanan ini dapat diklasifikasikan sebagai tekanan akut, di mana pelajar bercenderung untuk berfikiran negatif bahawa mereka tidak dapat menyiapkan tugasan yang diberikan sebelum tarikh akhir tugasan. Namun begitu, tekanan ini bersifat sementara, di mana ianya sering berlaku di hujung semester akibat penindihan tugasan yang banyak dalam satu masa. Dalam satu akhbar Metro ada mengulaskan tentang mahasiswa merupakan golongan yang mudah tertekan akibat penyesuaian pendidikan, sosial, alam sekitar dan psikologi persekitaran kampus. Pengurusan masa yang lemah membawa kepada peningkatan tahap tekanan dalam kalangan pelajar yang memberi kesan negatif kepada kesejahteraan mereka. Oleh itu, pengurusan stres amatlah penting kerana ianya memberi impak yang besar terhadap kehidupan seseorang. Maka dengan adanya perancangan awal, ianya dapat mengelakkan penindihan kerja yang akan mengakibatkan tekanan. Menurut Lazarus dan Faulkner 1984, istilah daya tindak untuk menggambarkan usaha kognitif dan tingkah laku yang digunakan oleh seseorang untuk menguruskan tekanan secara amnya dikategorikan sebagai fokus emosi atau daya tahan masalah. Justru, pelajar dinasihatkan untuk fokus kepada emosi dan masalah agar mahasiswa dapat menempuh cabaran dan tekanan dengan jayanya dalam kerjaya mereka nanti. Kiranya kebanyakannya time face to face jaranglah diberi kerja. Nak kata assignment pun jarang. Kalau assignment pun bila dah habis satu chapter tu baru ada assignment grouping ke kan, assignment individu ke, ikut bergantung lah. Cakap pasal kerja bertindih ni juga, masa atas talian ni macam kami kan, kami kena submit report dengan video. Memang lecturer tak macam tu lah, submit report dengan video. Tak kisahlah lecturer ataupun PLV. Untuk yang lecturer ke, kalau nak submit report memang kena ada video. Itu yang biasa. Bila contoh anda bayangkan ada 5 kerja dalam masa 3-4 hari ni kan, tu belum campur dengan benda-benda lain lagi kan. Bila campur, dia dah jadi double. Dengan nak kena submit video juga, nak kena buat slide juga, nak kena buat report juga. Banyak tak banyak? Bayangkanlah macam tu, ada test, ada quiz dan sebagainya. Test dan quiz ni dia makin naik disebabkan tak ada final, ataupun final tu maka dia ambil sikit je. Dia makin banyak test dengan quiz. Ni saya tak tipu, benda ni realiti. Contoh yang dah laksanakan 3 lab, tapi berbalance lagi dengan 5 lab yang perlu dilaksanakan. Tapi time PKP itu, time raya itu, tak apa lah, dia PLV dia kata tak apa lah, hold dulu, nanti budak mungkin boleh balik lepas PKP. Tapi realitinya PKP bersambung. Dah 3 kali bersambung sehinggalah nak habis semester baru macam, wih, kena bagi lab ni, kena buat lab ni, markah diorang ni macam ni kan. So, apa yang dapat sekarang ni, bagi serentak semuanya lab, dan ada yang ni tak debrief lah, tak diterangkan. Itu yang berlaku, faktor-faktor yang berlaku oleh mana memang saya tahu kita pun tak bersedia kan, pensyarah tak bersedia untuk menghadapi pembelajaran atas talian ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz akan teruskan dengan soalan nombor 2, iaitu faktor-faktor dalam mempelajari tingkah laku psikologi kesihatan berdasarkan video. Antara faktornya adalah personality. Pelajar yang negatif seperti tidak sabar, mudah marah, lebih mudah terdedah kepada tekanan pembelajaran seperti mengejar tarikh menghantar tugasan dan sebagainya. Perkara ini boleh juga kita kenali sebagai tekanan akut, di mana tekanan berlaku dalam jangka masa yang pendek dan berkaitan dengan tanggungjawab mereka pikul sebagai seorang pelajar. Selain itu, ketidaksediaan ramai pihak untuk menghadapi kelas online seperti pihak universiti dan pensyarah juga menjadi salah satu faktor. Hal ini kerana berlaku ketidaksempurnaan dalam sesi pembelajaran seperti garis panduan subjek yang tidak jelas, menyebabkan para pelajar tidak dapat bersedia dengan baik. Seterusnya, pembezaan bilangan tugas berbanding kelas fizikal dengan kelas online. Hal ini menyebabkan berlaku beberapa isu seperti pertindihan dan pertambahan tugas. Sebagai contoh, berlaku pertambahan tugas seperti membuat video presentation, dan bilangan kuis juga bertambah bagi menggantikan peperiksaan akhir. Konklusinya, pembelajaran atas talian menyebabkan mental dan fizikal pelajar berada dalam keadaan tertekan,
sehingga boleh memudaratkan keselihatan pelajar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Puan, benda ni macam mana? Buat macam mana? Lepas tu dia jawab, kamu kan dah degree, boleh fikir sendiri kan? Bila cakap macam tu jadi macam tak sedap lah. Di mana kita tanya untuk benda tu mudah, benda tu kita faham. Okay, submission contoh 2-3 hari sebelum, 2 hari sebelum atau sehari sebelum, pernah ada pengalaman di mana tiba-tiba PLV cakap, saya nak gambar macam ni, saya nak graf macam ni, saya nak data macam ni. Bintang Pukang dah siap dah pun, kena redo balik. Itu belum campur dengan kerja yang memang sedia ada yang lain yang tengah pending. Banyak tau. Tekanan merupakan asas biologi utama psikologi terhadap tingkah laku seseorang. Tekanan adalah tindak balas biologi dan psikologi secara peristiwa fizikal atau emosi yang berlaku apabila kita berhadapan dengan ancaman yang kita percaya kita kekurangan alat untuk bertindak balas. Tekanan ini boleh menyebabkan seseorang berkesan negatif secara fizikal dan mental. Kesan terhadap kesihatan tubuh badan ialah peningkatan denyutan jantung atau pernafasan paru-paru mengembang akan berlaku jika seseorang itu mengalami stres. Selain itu, seseorang stres mungkin mengalami fungsi penghadaman berkurang. Ini akan menjejaskan daya ketahanan perut akibat penghasilan aksid yang tinggi. Dari aspek tekanan terhadap kesihatan mental ialah dikategorikan secara rangsangan simpatik dan rangsangan paksi hypothalamus pituitary adrenocortical HPA ialah dua proses fisiologi berkaitan tekanan. Sistem saraf, endokrin dan imunologi semuanya dikaitkan dalam tindak balas asas biologi. Oleh itu, jika tekanan tidak diurus dengan berkesan, ia akan mempengaruhi kesihatan fizikal dan mental, pencapaian akademik dan elemen kehidupan seharian. Cakap pasal kerja bertindih ni juga, masa atas talian ni macam kami kena submit report dengan video. Memang lecturer minta macam tu lah, submit report dengan video. Kita bayangkan ada 5 kerja dalam masa 3-4 hari ni kan. Tu belum campur dengan benda-benda lain lagi kan. Bila campur, dia dah jadi double. Dengan nak kena submit video juga, nak kena buat slide juga, nak kena buat report juga. Banyak tak banyak? Bayangkan lah macam tu, ada test, ada quiz dan sebagainya. Antara cara untuk menangani masalah stres akibat belajar atas talian adalah dengan mempunyai pengurusan masa yang baik. Jadual perancangan dapat membantu pelajar membahagikan masa dengan baik dan melakukan tugasan dengan lebih sistematik. Oleh sebab itu, pelajar perlu menetapkan masa yang diperlukan bagi menyiapkan tugasan-tugasan tersebut. Hal ini bagi mengelakkan kelewatan untuk menghantar tugasan dan dapat mendisiplinkan diri pelajar untuk menempati waktu dalam melakukan tugasan yang dipertanggungjawabkan. Namun begitu, pelajar juga perlu mempunyai waktu rehat seketika bagi mengembalikan fokus dan semangat untuk melakukan tugasan. Selain itu, meluahkan perasaan serta berkongsi masalah dengan ahli keluarga atau rakan juga merupakan cara yang disarankan bagi menangani stres. Carilah seseorang yang boleh menjadi pendengar yang baik supaya dapat berkongsi masalah dengannya. Sebagai contoh, berhubung dengan rakan sebaya atau komuniti di universiti mungkin membolehkan pelajar berkongsi pengalaman bersama kerana berkemungkinan mereka berada dalam situasi yang sama, bahkan mungkin lebih teruk. Selain berkongsi masalah dengan rakan, pelajar juga boleh berkongsi dengan keluarga kerana mungkin mereka boleh menasihati dan memberi penyelesaian yang boleh mengurangkan stres dan beban di bahu pelajar. Lepas tu dia jawab, kamu kan dah degree, boleh fikir sendiri kan? Bila cakap macam tu jadi macam tak sedap lah. Di mana kita tanya untuk benda tu mudah, benda tu kita faham. Okay? Contoh, bila dia dah bagi macam tu, kita tanya dia jawab macam tu juga. Masa nak submission contoh 2-3 hari sebelum, 2 hari sebelum atau sehari sebelum, pernah ada pengalaman di mana tiba-tiba PLV cakap, saya nak gambar macam ni, saya nak graf macam ni, saya nak data macam ni. Bintang Pukang dah siap dah pun. Contoh budak-budak dah tulis tangan ke apa kan. Contoh report saya biasanya tulis tangan, mana-mana lah kan. Okey, report tulis tangan tu dah siap. Bayang. Okey, Assalamualaikum. Saya teruskan dengan soalan nombor 5 di mana dua teori yang bersesuaian dengan video yang kami kaji ini. Okey, stres biasanya dialami oleh semua manusia apabila berada dalam keadaan yang tidak menyeronokkan.
Dalam video yang kami kaji ini mendapati dua teori yang bersesuaian. Antaranya teori psikodinamik dan teori kognitif. Okey, teori psikodinamik ini berkenaan dengan kunci utama yang memahami manusia menurut paradigma. Psikodinamik adalah mengenali semua sumber terjadinya sesuatu, perilaku baik ataupun buruk berupa dorongan yang disedari ataupun yang tidak disedari. Kita teruskan dengan teori kognitif, di mana kawalan yang dipertimbangkan dalam dua cara, iaitu keyakinan umum individu berkaitan had ataupun tahap mengawal ke hasil pertimbangan, dan pentafsiran sesuatu tentang berkemungkinan untuk mengawal pertemuan di dalam stres yang lebih khusus. Okey, kita masuk sedikit tentang tekanan. Tekanan merupakan salah satu penyakit yang sering diperkatakan dan dikaitkan dengan kesihatan mental dan kerap menyerang masyarakat pada masa ini. Manusia pada alaf ini amat mencabar dan kompleks. Okey, kita boleh rujuk pada video yang ditayangkan, di mana seorang pelajar ini mendapat tekanan lah apabila beliau bertanyakan soalan kepada pensyarah, tapi pensyarah itu menjawab soalannya yang sangat tidak berasas lah, begitu. Jadi jawapan yang diterima oleh pelajar itu sangat tidak masuk akal, kerana sebagai seorang pelajar, apabila dia bertanya kepada pensyarah, seharusnya pensyarah itu seharusnya lah menjawab dengan baik. Jadi apabila pelajar itu menerima jawapan sebegitu, ia akan memberi tekanan lah, beberapa tekanan kepada pelajar itu yang ingin menyiapkan tugas yang diberikan oleh pensyarah tersebut.